Satu personaliti yang bekerja keras untuk mengekalkan hubungan erat antara Itali dan Amerika Syarikat. Tetapi secara umum, kerana saya tidak akan mengubah pendirian, saya tidak akan ubah fikiran. Saya sedang membaca banyak rekonstruksi tentangnya. Tetapi apakah dasar luar negara Itali sekarang? Adakah ia akan sama seperti 80 tahun yang lalu? Maksud saya tidak akan ubah fikiran tentang betapa pentingnya untuk mengekalkan hubungan yang kukuh antara Amerika Syarikat dan Eropa yang menjadi asas kepada segalanya. Itu jelas merupakan satu bahagian kekuatan yang luar biasa. Giorgia Meloni cuba meredakan ketegangan dengan Donald Trump selepas beberapa hari bertikam lidah secara terbuka antara Perdana Menteri Itali dan Presiden Amerika Syarikat. Pemimpin Itali itu yang pada mulanya bertindak balas dengan tegas terhadap tuduhan bahawa beliau telah merayu untuk bergambar dengan Trump di G7, kini meminta agar hubungan antara Rom dan Washington kembali seperti sedia kala. Beliau berkata bahawa beliau tidak berniat untuk terus membangkitkan pertikaian itu. Beliau menegaskan bahawa dasar luar Itali akan terus kekal seperti yang diamalkan selama 80 tahun yang lalu. Dan beliau menegaskan bahawa hubungan antara Amerika Syarikat dan Eropah tidak boleh dirosakkan oleh meme, video tular atau pergaduhan di media sosial. Disitulah penarikan diri menjadi semakin ketara. Selepas berdepan dengan Trump secara pribadi, Meloni kembali ke realiti dan mengakui bahawa pakatan dengan Amerika Syarikat terlalu besar untuk dianggap sebagai satu episod hiburan. Pada masa yang sama, beliau cuba untuk tetap tegas mengenai Iran dengan mengatakan bahawa rejim Ayatollah tidak boleh memiliki senjata nuklear atau hulu ledak yang digabungkan dengan peluru berpandu jarak jauh. Yang pertama ialah, katakanlah, nasib apa yang dipanggil program nuklir Iran? Maksudnya, kita secara objektif tidak boleh membenarkan rejim Ayatollah memiliki senjata nuklir, hulu ledak nuklir. Pada masa yang sama, mereka juga mempunyai, dan saya telah tunjukkan dengan jelas, peluru berpandu jarak jauh. Saya katakan sama ada Amerika Syarikat atau sesiapa yang lebih dekat dengan sempadan Iran atau Israel, kita tidak boleh membenarkan perkara ini, kita tidak boleh mengambil risiko itu, dan oleh itu perkara ini perlu ada kejelasan. Ungkapan itu dibuat di tengah-tengah krisis yang lebih besar, melibatkan NATO, perang di Timur Tengah, rundingan dengan Iran, dan perbincangan langsung antara Lebanon dan Israel. Apa yang membuat Meloni mengubah nada? Kenapa Trump meletakkan tekanan secara terbuka ke atas sekutu lamanya? Bagaimana pertelingkahan ini bermula dari sebuah gambar di G7 dan berubah menjadi pertikaian mengenai Iran, NATO, dan pengaruh Amerika Syarikat di dunia? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump berkata dalam satu temu bual dan kemudian menegaskan di media sosial bahawa Perdana Menteri Itali telah beberapa kali meminta untuk bergambar dengannya. Tuduh hal itu mengenai Meloni secara langsung kerana ia mencadangkan kelemahan politik dan percubaan untuk mendekati Trump bagi memperbaiki imej dalaman. Beliau bertindak balas dengan mengatakan bahawa cerita itu adalah rekaan, bahawa beliau dan Itali tidak pernah merayu dan bahawa popularitinya tidak bergantung kepada persahabatan dengan Presiden Amerika. Namun, krisis itu tidak terhenti pada provokasi pribadi tersebut. Trump membawa isu itu ke tahap tuntutan yang lebih besar. Beliau menuduh Meloni tidak menyokong Amerika Syarikat seperti sepatutnya dalam tekanan terhadap Iran dan mengaitkan pertelingkahan itu dengan peranan Itali dalam NATO. Mesej itu berat kerana ia menimbulkan keraguan terhadap pendirian seorang sekutu Eropah pada saat ketegangan tinggi di Timur Tengah. Dalam erti kata lain, Trump bukan sekadar bercakap tentang gambar itu. Beliau menuntut keselarasan pendirian, pangkalan tentera, keberanian politik dan komitmen dalam menghadapi ancaman Iran. Jawapan dari pihak Itali sangat tegas pada hari-hari pertama. Antonio Tajani, Menteri Luar Itali, membatalkan perjalanan ke Amerika Syarikat selepas kenyataan Trump. Ahli-ahli kerajaan Itali berkata bahawa kenyataan itu adalah menghina dan sukar difahami. Meloni juga cuba menunjukkan bahawa beliau tidak akan menerima dilayan sebagai pemimpin yang kurang penting dalam hubungan transatlantik. Masalahnya ialah pertelingkahan secara terbuka antara Rom dan Washington ada hadnya kerana Itali bergantung kepada pakatan ketenteraan, ekonomi dan diplomatik yang dibina bersama Amerika Syarikat sejak selepas perang. Pada ketika itulah Meloni mengubah nada suaranya. Dan katakanlah semoga berjaya untuk inisiatif itu, walaupun ia berakhir dengan temu bual ini, jadi saya sepatutnya mengatakannya lebih awal. Lihat, saya tidak mampu memberikan jawapan kepada soalan itu. Saya jujur, dalam erti kata bahawa saya benar-benar terkesan. Dan apabila saya kata saya terkesan, saya benar-benar ikhlas.
Saya telah membaca dengan jelas pelbagai rekonstruksi yang telah dibuat bersama dengan video-video yang dikatakan telah menjadi tular, di mana sikap saya boleh nampak kurang tegas, tidak kira sama ada disebabkan oleh jari atau tidak. Begitu juga dengan rekonstruksi yang juga akan membincangkan tentang cubaan untuk mengalihkan perhatian, katakanlah daripada perkembangan rundingan dengan Iran. Dan oleh itu akhirnya membawa perhatian kembali kepada kesukaran dalam lingkungan NATO. Buktinya dalam beberapa jam terakhir seperti yang Anda lihat, barisan itu hanya berkembang sedikit kan? Maksudnya bukan sahaja Italia, tetapi semua ini juga melibatkan negara-negara lain. Saya tidak tahu, saya tidak boleh kata sama ada rekonstruksi ini, saya sudah cakap dan saya tegaskan bahwa saya tidak berniat untuk terus memanjangkan konfrontasi ini. Saya percaya bahwa kerja dua hala kita dengan Amerika Syarikat harus kembali kepada keadaan normal sepenuhnya dan juga segala yang saya nyatakan semalam dalam mesyuarat menteri berkenaan komitmen kita yang seterusnya. Ayat itu ditujukan kepada meme dan tafsiran yang menguasai internet, tetapi ia juga berfungsi sebagai percubaan untuk mengeluarkan krisis daripada ranah emosi dan meletakkan semula isu itu di meja diplomatik. Meloni cuba menjaga image-nya tanpa memutuskan hubungan dengan Trump. Dia mengulangi bahwa dia tidak mengubah pendiriannya, bahwa dasar luar Italia akan terus mengikuti garis yang sama seperti 80 tahun lalu, dan bahwa hubungan antara Amerika Syarikat dan Eropah tetap menjadi asas utama. Inilah perkara yang sensitif. Selepas berdepan secara langsung, dia terpaksa mengaku secara terbuka. Ucapannya seolah-olah menunjukkan dia berundur kerana Meloni tahu bahawa Trump menganggap pakatan sebagai sesuatu yang bersifat pertukaran nyata. Bagi beliau, sesiapa yang menerima perlindungan Amerika perlu memberikan sokongan apabila krisis melanda, dan krisis sekarang melibatkan Iran. Trump terus mendesak sekutu-sekutu Eropah supaya lebih tegas terhadap rejim Iran, manakala Itali cuba mengekalkan sikap yang lebih terkawal kerana kedudukannya di Mediterranean, kepentingan perdagangannya, pangkalan tenteranya dan tekanan dalaman yang timbul akibat situasi tersebut. Mediterranean, kepentingan perdagangannya, pangkalan tenteranya dan tekanan dalaman yang disebabkan oleh perang. Meloni juga cuba meredakan keadaan itu dengan satu frasa utama. Dia berkata bahawa tidak boleh membenarkan rejim Ayatollah memiliki senjata nuklear, hulu ledak nuklear dan peluru berpandu jarak jauh. Dia tidak hanya bercakap tentang Israel atau Amerika Syarikat. Perdana Menteri itu menyatakan bahawa ancaman itu juga sampai ke negara-negara berdekatan dan Eropah sendiri. Pesanan itu meletakkan Meloni kembali di sisi kebimbangan utama Trump, menghalang Teheran daripada menukar kuasa ketenteraan, peluru berpandu dan cita-cita nuklear menjadi ancaman langsung kepada Barat. Daripada satu kerjasama yang begitu lama dan kukuh, ia bukanlah sesuatu yang boleh hilang begitu sahaja atau perlu dibincangkan semula hanya kerana satu perbincangan di media sosial. Ini adalah hubungan yang tidak bergantung katakanlah, atau yang dalam apa jua keadaan tidak bermula atau berakhir berdasarkan siapa yang memerintah pada masa itu, Amerika Syarikat berbanding Italia atau mana-mana negara Eropah yang lain. Kita perlu membawa katakanlah istilah dasar luar kembali kepada kedalaman yang sepatutnya. Kerana kadang-kadang kita bercakap tentang dasar luar seolah-olah ia entahlah seperti Temptation Island. Ya, saya katakan ini merujuk kepada meme yang saya lihat tersebar. Tapi apapun, dasar luar jauh lebih kompleks daripada itu. Pendekatan ini membantu Meloni keluar dari krisis tanpa kelihatan benar-benar tewas. Cuma bagi Trump, mesej itu sudah jelas. Persahabatan politik tanpa keselarasan sebenar tidak mencukupi. Pertikaian itu juga mendedahkan perubahan dalam cara Trump mengendalikan hubungan dengan sekutu. Dia tidak menganggap NATO sebagai kelab perlindungan automatik. Dia menuntut perbelanjaan, sokongan dan saling membalas. Apabila seorang pemimpin Eropah cuba bersikap berkecuali, Trump memberi tekanan secara terbuka. Itulah yang berlaku kepada Meloni. Perdana Menteri Italia yang lama dianggap sebagai salah satu pemimpin Eropah yang paling rapat dengan Presiden Amerika, merasai kesan apabila dituntut seperti mana-mana sekutu lain. Italia berada dalam kedudukan yang tidak selesa kerana menempatkan struktur ketenteraan Amerika yang penting dan merupakan sebahagian daripada NATO, tetapi pada masa yang sama perlu menguruskan pendapat awam yang sensitif terhadap konflik di Timur Tengah. Kejadian ini juga memberi kesan kepada kesatuan Eropah. Meloni berkata bahawa hubungan antara Amerika Syarikat dan Eropah perlu terus kukuh, tetapi kenyataan ini muncul tepat ketika sebahagian blok cuba bercakap tentang autonomi strategik dan jarak yang lebih jauh dari Washington.
Trump tidak bersabar dengan retorik Eropa yang meminta perlindungan Amerika sambil mengkritik kepimpinan Amerika. Meloni tahu perkara ini. Oleh itu, ucapannya di Rome berfungsi sebagai percubaan untuk membendung kesan buruk sebelum krisis itu menjejaskan perdagangan, pertahanan, dan rundingan antarabangsa. Timur Tengah menjadi tumpuan utama kerana Iran masih merupakan batas utama yang tidak boleh dilanggar. Dia cuba menunjukkan bahawa dia boleh tidak bersetuju dengan Donald Trump dari segi pendekatan, tetapi tidak mahu meninggalkan strategi Barat untuk mengekang rejim para ayatollah. Krisis itu juga melanda Lebanon. Meloni memuji kesediaan Presiden Lebanon Joseph Aoun untuk menerima rundingan secara langsung dengan Israel dan menyifatkan sikap itu sebagai berani. Saya boleh menggunakan logik yang sama berkaitan dengan Lebanon yang merupakan sebuah negara penting bagi kami, di mana Italia mempunyai sejarah penglibatan yang panjang dan komitmen yang benar-benar luar biasa di barisan hadapan. Tuan tahu bahawa hari ini terdapat satu rundingan selari. Presiden Lebanon telah menunjukkan kesediaan untuk berunding secara langsung dengan Israel, memberikan bukti keberanian yang luar biasa, dan saya rasa ini juga adalah situasi di mana Italia boleh memainkan peranan penting. Perkara ini penting kerana Lebanon berada di bawah pengaruh kuat Hizbullah, kumpulan yang disokong oleh Iran. Apabila Presiden Lebanon bersetuju untuk berbincang secara langsung dengan Israel, ini melemahkan logik peperangan yang digunakan oleh Tehran dan sekutunya. Meloni mengambil kesempatan daripada pergerakan ini untuk menegaskan bahawa diplomasi hanya berkesan apabila ia melemahkan kuasa kumpulan bersenjata dan ruang untuk perjanjian langsung dibuka. Rundingan antara Lebanon dan Israel menjadi semakin penting di Washington. Pada masa yang sama, krisis antara Amerika Syarikat dan Iran memberi tekanan kepada seluruh rantau. Percubaan Amerika untuk menyusun semula perbincangan di Timur Tengah meletakkan Trump di tengah-tengah perbincangan. Dan ini membantu menjelaskan mengapa Meloni tidak mahu menjadikan pertelingkahan pribadi sebagai perpecahan diplomatik. Jika Washington mengawal tekanan ke atas Teheran, berbincang dengan sekutu Israel dan masih mendesak NATO, Rom tidak mampu untuk menjadi musuh terbuka kepada Amerika Syarikat. Itali mahu perlindungan Amerika Syarikat, tetapi sejauh mana mereka sanggup mengikuti Amerika Syarikat apabila ancaman itu benar-benar wujud? Dengan memaksa soalan ini, Trump telah mendorong Perdana Menteri Itali untuk memberikan jawapan yang lebih jelas mengenai Iran, NATO dan Eropah. Ungkapan mengenai Pulau Godaan menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap sandiwara di media sosial, tetapi ia juga menunjukkan kebimbangan terhadap besarnya krisis itu. Meloni tahu bahawa meme akan berlalu dengan cepat, tetapi ketegangan dengan Washington boleh membawa akibat yang serius. Ketidakselesaan yang berpanjangan boleh menjejaskan perjalanan diplomatik, rundingan perdagangan, koordinasi ketenteraan dan kedudukan Itali dalam keputusan Barat. Normalisasi yang diminta oleh Meloni tidak menghapuskan penghinaan politik akibat penarikan balik itu. Beliau cuba untuk menenangkan reaksi yang tegas, tetapi menyedari bahawa pakatan dengan Amerika Syarikat lebih penting daripada keinginan untuk mempertahankan pertelingkahan secara terbuka. Meloni merendahkan nada, meminta keadaan kembali normal dan cuba mengubah perbincangan itu menjadi perdebatan dasar luar negara yang lebih serius. Trump berjaya mengalihkan perbualan ke arah yang beliau mahukan, sokongan terhadap konfrontasi dengan Iran, peranan NATO, kekuatan Amerika Syarikat dan tanggungjawab negara-negara Eropah yang bergantung kepada perlindungan Amerika. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.